wa ma'al tifatin fihima hatta yura khadduhu al-aymanu fil ula wal aysaru fil thaniyah. Kata dia, salam itu dilakukan dengan memalingkan muka sampai dapat melihat pipi kanan. Kita bersalam, Assalamualaikum. Apa pipi kanan kita ni? Yang itu. Assalamualaikum. Itu dia. Jadi maknanya di sini nak khabar bahawa kerja kita bersalam ke orang ni biar nyata. Kadang-kadang kita bersalam, Assalamualaikum. Dia tengok ke orang tu, kita tak molek. Tak molek sangat. Kadang-kadang kalau jabat salam dengan orang kan, jabat salam kita tengok muka dia tegang. Muka cakap dengan lain, tangan ke orang lain. Mesti buat barisan tu lah, barisan ramai-ramai tu. Cakap. Itu tak molek. Dia panggil misconduct. Tak berapa ada, banyak adat sangat. Kita kena direct mana? Directly Assalamualaikum. Kalau kita selamat atas kamu. Assalamualaikum. Dah berkat Allah, dah rahmat Allah pada kamu. Jadi maknanya dalam sembahyang tu dia ajar kita jaga keselamatan kita, keamanan kita, rahmat Allah, berkat Allah pada kita. Jadi kita nak jadikan sembahyang kita tu sebagai agent, alat untuk kita selamat sesama kita, berkat dapat Allah, rahmat dapat Allah kita. Tindak gitu. Barulah sembahyang tu ada makna dia. Dan kita pula i'tikaf pula, baru yang kita bersalam tu, kalau seorang diri sekalipun, kita i'tikaf, kita bersalam tu kepada orang yang sembahyang sama kita. Maksudnya malaikat-malaikat, jin-jin Islam sama kita tu. Kita tak nampak, tapi ada di alam dia tu, dia jadi makmum bersama kita. Itu sama ada orang Islam beriman, orang mukmin, malaikat-malaikat atau jin-jin Islam tu, kita i'tikafkan ada bersama kita tu. Cuma dia tidak dapat menzahirkan diri tu dan rupa dia kepada rupa kita. Itu dia. Tambihun. Tu ada bawah tu. Sunat bagi setiap orang, sunat bagi setiap orang solat awal sembahyang, baik mana sama ada imam, makmum atau munfarid. Munfarid ni awal sembahyang seorang diri, agar supaya niat mengucapkan salam buat orang depan arah berpaling. Kita niat kita beri salam tu kepada siapa dia tu orang yang ada di sekitar kita itu. Kita niat paling tu beri salam ke dia. Itu dia. Salam satu buat untuk orang sebelah kanan. Salam yang pertama, Assalamualaikum. Dia ada dalam ni, Assalamualaikum. Dia ada dalam ni, beri salam dia. Pada masa itulah timbullah rasa persaudaraan. Tak kira parti PAH, UMNO ataupun sama saja ketika itu. Masa itu tak ada parti dah. Itu dia. Itu juga buat sebelah kanan dan buat yang sebelah kirinya. Itu juga kita buat bisalam tadi, baik malaikat kita bisalam tu atau orang mukmin ataupun maupun jin. Jin sini jin Islam. Jin Islam ni dia boleh menjelma kejadian dia itu kepada manusia. Bahkan kata ulama, orang yang boleh jin-jin Islam tu, kata ulama, setengah ulama lah, boleh dikahwin pun dengan jin Islam tu. Tapi orang mana yang dapat bersahabat dengan jin Islam tu? Orang yang ada pengajian dengan alam jin, alam roh, alam rohani. Antaranya dia banyakkan buat ibadat, berpuasa,
Jangan dia makan benda-benda yang haram-haram. Kurangkan makan benda daging berdarah tu. Banyakkan puasa sunat. Kemudian dibaca ayat-ayat berhubung dengan jin-jin itu. Makin hadirlah alam jin tu ke darah tadi. Dia bersahabat dengan jin Islam tadi. Memang berlaku begitu dalam ilmu perubatan Islam kita. Itu dia. Nabi sendiri pun bersahabat dengan jin. Jin masuk Islam dengan Nabi. Itu ada alam tu. Memang ada alam itu. Dia panggil alam raib. Dia panggil alam raib ni banyak. Kalau dari sains kau, alam tenaga elektrik, kita nampak dia ada tenaga tu. Dalilnya kalau kita cocoh je gak takkan kita mati kita. Dia ada tenaga. Itu alam raib lah tu. Itu dia. Habis. Wa bi ayati ma syaa ala man khalfahu wa amamahu wa bil aula afdalu. Dan dengan salam yang mana saja buat orang itu di belakang dan di depan, namun dengan yang pertamanya ia lebih apa tu, lebih aula. Jadi kita nak beri salam tadi kata dia, kita ambil lebih aula tu kata dia. Mana satu tu kita ambillah daripada dengan salam yang mana saja dan dengan salam yang mana saja buat orang itu di belakang, di depan, namun dengan pertama lebih awal. Tak kira lah kalau orang tu duduk depan beri salam lah, orang belakang beri salam juga, orang ni beri salam juga. Jadi orang depan tu molek sekali dia beri salam tu. Gitu dia. Sebab di depan sekali. Jadi maknanya orang depan lah dia utama sekali beri salam. Kemudian orang belakang semuanya. Depan sekali siapa dia? Tak imam lah mana? Orang tak imam lah. Itu dia. Dan bagi makmun hendaklah berniat menjawab salam imamnya. Bila imam bisa assalamualaikum warahmatullahi, jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita salam pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biar habis imam beri salam kali yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, dia jawab assalamualaikum warahmatullahi, dia jawab. Barulah kita pula start assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia. Dengan salam mana saja terserahlah bila bertempat di belakangnya. Dengan salam kedua bila ia di sebelah kanannya, dan salam satu bila berada di sebelah kirinya. Itu dia. Sunat bagi makmum agar saling niat menjawab salam antara satu dengan makmum yang lain. Jawab salam, orang ni beri salam, orang ni jawab salam, tapi kohor lah mana, jangan kuat-kuat. Itu dia. Orang di sebelah kanan supaya dengan salam keduanya berniat menjawab orang sebelah kirinya. Dan dengan salam pertama menjawablah yang di sebelah kanannya, dan bagi orang sebelah dia atas sebelah belakangnya dengan salam mana yang boleh diutamakan dengan salam pertama tadi. Jadi makna salam ni boleh kita buat banyak cara melihat pada kedudukan orang. Tak imam pasien ni, kita belakang pasien ni, orang belakang pasien ni. Itu cara dia. Jadi kita beri salam tu hendaklah selepas imam beri salam yang kedua. Yang baik. Banyak orang itu dululah, sekarang nampak boleh tahan dah sebab ada dakwah ni. Dulu orang beri salam, imam beri salam assalamualaikum warahmatullahi, imam ijma', makmum berdua jawab assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan kita disunatkan menunggu lebih dahulu biar imam beri salam yang kedua, barulah makmum beri salam. Gitu dia dulu lah. Sekarang nampak keadaan ni sudah jadi stable lah. Boleh imam salam pertama, yang kedua barulah imam ramai-ramai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada perubahan tu, itulah baguslah. Itu dia panggil standard.
Standard sembahyang tu ada piawai dia, standard dia tu. Satu lagi satu lagi ya, berarti baik. Satu lagi ialah kita orang perempuan yang tidak mendengar, melihat imam jadi imam, tapi dengar suara imam. Jadi misalnya imam berdiri, Allahu Akbar. Dah. Bila imam rakaat, Allah, jangan rakaat lagi tu. Allahu Akbar. Barulah kita rakaat. Allahu Akbar. Kalau imam yang tidak rakaat, imam yang tidak sami Allahu liman hamidah, barulah makmum sami Allahu liman hamidah. Maknanya bila sampai stesen dia tu, tempat di wukuf tu, kalau dia di wukuf dia berhenti, barulah kita. Jadi sekarang dalam sebuah masjid besar, kaedah manakah kita nak pakai supaya imam bergerak sampai stesen sujud, imam bergerak sampai stesen dibangun tegak, imam bergerak pada masa dia rakaat sampai selesai rakaat dia rakaat, imam tidak sampai selesai tidak, biasa rak gitu macam pulih ya, nampak gua ni, supaya tidak nampak lagi makmum belakang kok macam gelombang makmum tu. Buat gua ni. Nampak satu piawai standard. Buat gua ni. Cuba pergi pandang kanan. Pertama sekali kita ambil asas dia. Asas dia Fa'iza jalasa, bila imam tu duduk, fa'ajlisu, hendaklah kamu duduk. Nak tahu imam duduk tu macam mana? Allahu Akbar tu dia duduk tu lah, tak tahu, kita barulah duduk. Jadi di sinilah Tok Imam tu, kalau dia nak dia mengucapkan dia tidak sallallahu alaihi hamidah, dia nak turun sujud, sepatutnya dia janganlah, bukan larang ni, tak. Di sini dia Allah, orang ni ikut dah. Sepatutnya hendaklah imam bila dia iktidal tu, dia nak sujud, turun sujud, dia turun tu sampai dekat tu Allahu Akbar, orang barulah turun. Kita nampak tau, nampak tak? Nampak tak tu? Nampak tak yang? Nampak apa saya buat ni? Tu boleh faham tu. Tapi imam tadi ada masa itu Allah kohor mana dia kohor tu untuk betul kohor Allahu Akbar, gerak bagi Allah. Itu dia. Kali imam pun dapat, makmum dapat molek. Iza rakafar kamu, bila imam tu rakaat kamu rakaat lah. Imam rakaat dah tu beribu orang di belakang tu, tak nampak imam rakaat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah Akbar, kuat sini. Jadi orang dengar Allah Akbar. Allah Akbar tu imam rakaat dah sini. Itu nak standard dia.
Benar saya? Tak imam kata? Tak boleh lah gitu. Kena buat molek lah. Masa turun tu hati kita, mulut kita ada dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar sini. Jadi Allahu Akbar. Gitu dia. Ni imam lepas tu, imam tu Allah nak sejuk Hanu gadah no. Jadi orang luar pun nampak buat ni orang Islam kita. Mayang pun letak bukang. Tak tahu. Pahala dapat juga pasal kita baca dakwah juga tau. Furu'un, ini cabang-cabang masalah. Furu'un, ini cabang-cabang masalah. Sunat niat mengeluarkan diri daripada solat pada salam pertama sebagai menyingkiri, mana keluar persisang dengan mewajibkannya. Dia semayang kita ni ada dua niat. Yang pertama niat masuk semayang, Allahu Akbar, aku semayang kuda zuhur. Cukup dah niat tu. Pasal tahu tak yang dia dah. Niat yang kedua tu kata ulama ada lagi. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi, kita niat hati kita tu, aku keluar dari semayang. Tu ada gitu. Tapi kata ulama, kalau salah buat batas semayang. Macam batas semayang. Bila kita bila kita niat aku nak keluar semayang ni, nanti dah kita pun salam Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum bersalam batas semayang, pasal kita nak keluar semayang batas semayang. Kena jaga bahaya tu. Dia nak niat biar serentak. Kalau niat semayang tu mula-mula serentak, niat masih berdiri, niat dah takbiratul ihram, tak tahu tu Allah niat dan Allah tu ada niat serentak benda tu. Allah tu nyata hati kita sebab kita zuhur tu. Tapi kalau kita niat keluar semayang Assalamualaikum, Assalamualaikum saja, wajib hukumnya kami ni Assalamualaikum tu sunat Assalamualaikum. Kalau ada dalam Assalamualaikum tu kita niat keluar semayang Assalamualaikum, mari dah nak keluar semayang so. Tapi kalau kita dulu sikit je, kita niat wala sallallahu alaihi wasallam Muhammad keluar semayang Assalamualaikum batas semayang. Pasal kita niat tu belum salam. Kerana semayang tu berakhir salam, kita niat keluar semayang belum salam, batas semayang. Itu bahaya. Dia nak serentak dengan bersalam. Kata ulama, niat itu bahaya. Sebab tu dia tak jadi wajib kepada orang. Takut bimbang dia niat tu belum bersalam. Bila belum bersalam juga, semayang berakhir dengan Assalamualaikum minggu. Alaikum apabila semayang gitu. Dia niat sebelum Assalamualaikum batas semayang. Itu khilaf ulama. Itu jaga dia. Dah usah pakai buat menyusah. Usah pakai. Macam kita kerja haji ke, kita niat ihram haji, ada kita niat keluar ihram haji, tak ada dah. Macam tahlul dah. Tu lah. Ya. Yang kedua tak apa lah.
Lepas tu tak payah ni. Ada pasal habis dah sembahyang kita. Ini salah pertama ni. Kalau niat pasal sembahyang kedua, maknanya habis dah sembahyang kita. Assalamualaikum tu habis dah, tamat dah. Dia nak salam tu dengan niat seletup. Niat kita keluar sembahyang tu, masa kita bisa Assalamualaikum, dalam tu ada kita nak keluar sembahyang, aku dapat pahala. Itu cara dia. Tapi kita jangan herau lah keadaan hukum ni, sebab kita nak keluar daripada khilaf. Ada ulama mengatakan wajib, nak keluar dari wajib tu jadi sunat. Orang lain pendapat dia betul juga, jadi sunat. Dia sepakat lah. Ini musuh kita. Bukan kita Assalamualaikum tu ingat kepada, bukan kita niat kepada kita nak keluar sembahyang. Niat kita nak beri salam kepada orang kita depan belakang. Masa ingat sembahyang kita tu dah habis dah. Assalamualaikum sudah lah. Gitu. Wa ayyudrijas salama, sunat bersegera menyambung salam yang kedua. Salam pertama, Assalamualaikum. Teruskan, Assalamualaikum. Terus saya tengok atas bawah. Saya tengok benda lagi. Itu dia. Habis. Sunat mulainya mengucapkan salam dalam keadaan muka menghadap kiblat. Tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia menghadap kiblat. Kiblat sini, kiblat dada. Kiblat hati ingat pada Allah. Kiblat mulut beri salam pada kawan kita tu, berkata-kata. Kiblat mata memandang orang ni. Kiblat telinga dengar suara. Kiblat mulut berzikir. Kiblat hati beriman kepada Allah, tenang hati. Ada kiblat. Kiblat tangan makan, menjepuk. Kiblat perut mengisi makanan. Kiblat body ni untuk menanggung nyawa. Bergerak nyawa, bergerak badan, habis nyawa, hancurlah badan. Begitu. Ada kombinasi, integrasi antara badan kasar dan badan halus. Sunat mulainya dengan mengucapkan salam dalam keadaan muka menghadapi kiblat dan mengakhiri dalam keadaan berpaling yang sempurna. Paling yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yusallimal ma'mumu ba'da taslimatayil imami. Sunat bagi makmum mulai salam sesudah imamnya 2 kali salam. Itu dah hukum ni. Sunat makmum beri salam lepas imam beri salam habis dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi kata imam. Assalamualaikum warahmatullahi kata imam. Barulah kita mula Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu hukum asal. Itu hukum asal. Itu hukum asal tu. Jadi kita jangan buat sesuatu benda yang bercanggah dengan perbuatan Nabi. Sebab Nabi tu dia mengkhabar kita tu cara-cara semayang tu atas kaedah perintah Tuhan dalam Quran tu. Semayang tu adalah ikut perintah bata-bata Allah, hukum-hukum Allah tu. Semayang untuk ingat pada Allah. Satu perkara yang cukup serius, satu perkara yang cukup sensitif pada orang beriman. Kalau semayang kita, hati kita tak menjejak rasa keharmonian di sini. Dia tak perhati. Tak perhati. Kita tak perhati, anda tak perhati. Kalau tak dapat rasa keindahan
kemanisan kita sebut la ilaha illallah, tak rasa endor, tak rasa tak puas hati. Macam kita frustrated, kecewa rasa. Kenapa aku sebut Allah tak rasa senang hati, tenang hati, apa lembut hati, tak puas hati. Kita kena capai keedah-keedah ni. Dalam kita sembahyang, kita kena capai keedah tu. Itu cara dia, kena capai. Kalau kita baca tahiyat, beri salam, warahmatullah, warahmatullah, dalam keadaan hati kita kosong, tak ada makna apa-apa lah kita asyhadu an la ilaha illallah, tak ada apa-apa makna, kosong lah kita. Tak rasa manis, tak rasa zuk, tak rasa rahmat, tak rasa nikmat, tak rasa ketenangan, perasaan emosi kita tak rasa tenang. Kena cari keadaan-keadaan pendekatan supaya kita rasa nikmat, kita ingat pada Allah. Itu cara dia. Cara dia. Ini jaga mula-mula tu lah. Dalam semayang, kita kena ambil muhasabah. Semayang untuk sampai ke mana? Anda tak mau cakap dengan orang luar ni, sebab orang luar tu memang dia tak biasa benda gini. Dia cakap sama kita. Matlamat kita semayang nak jatuh ke mana? Kalau setakat membaca, okeylah, tak apalah, dapatlah pahala. Semayang kita biar jatuh hati kita merasai merasai apa dia panggil dia? Ialah rasa cerah, jenis hati, sejuk mata hati dengan Tuhan tu. Walaupun tidak berapa banyak dalam semayang tadi, ada tempat semasa kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, itu ibu situ. Pasti semayang kita Allahu akbar, pasti semayang kita asyhadu an la ilaha illallah, itu pasti situ. Kalau pasti kemarin gasing itu tak ada pasti, dia tidak boleh berpusing bergolek. Kalau hati kita ni dia ada pasti ingat pada Allah, la ilaha illallah, Allah akbar tu, hati kita dia bergerak ingat pada Allah. Itu cara dia. Bergerak benda ingat pada dia. Itu dia. Jangan pakai akal. Jangan pakai otak kita ada yang benarnya. Jangan pakai fikir akal kita tak jadi. Buang akal, buang mental, buang mentaliti kita, buang khayalan otak dia, otak kita, buang nafsu kita. Hati saja yang bekerja ketika itu. Allah. Jangan khoyah sini, dalam hati biar khoyah Allah. Selalu orang tu dia campur akal nak retek, hati nak retek, nafsu nak sama. Mana boleh, hati satu saja. Jangan, minta maaf. Jangan guna akal. Buat ibadat ni dikuna hati, sebab hati kuat beriman dengan Tuhan. Akal untuk berfikir. Itu cara dia. Itu dia, itu kena jaga tu. Warabi asyara tertibun baina arkaniha, tertib dalam melaksanakan hukum sembahyang seperti yang telah disebut. Ini tertib ni panjang ni, panjang tertib ni. Tertib ni ada 3. Tertib yang dilakukan oleh untuk imam guana. Orang ini panjang ni, dodang ni lagi. Tertib yang dilakukan oleh makmum macam mana? Tertib yang dilakukan oleh orang sama-sama sendiri macam mana? Itu dia. Kalau makmum tinggal tertib dalam semayang, ikut imam, dia tak ikut imam tertib, dia kena ganti sekak belakang. Nanti kita bincang. Ni panjang. Kalau imam tak tertib, kita kena tegur. Subhanallah. Biar dia reti. Kalau dia reti juga, kita mufakkah dengan dia. Kalau imam tinggal tertib.
Sekat mana tartib itu kita boleh ambil balik. Tak payah kita ganti sokat belakang. Itu panjang. Ini panjang. Kita kembali nota nota tadi. Bisalang dia. No. Ada belakang nota. Berarti baik. Kita nak kemah ni. Nak kemah wuku hati kita masa Allah Akbar tu, syahadah ya Allah Muhammad Rasulullah tu di mana jadinya, tengok. Allah Akbar. Tengok ya. Tarikh iman ada dua. Tarikh iman ada dua Jadi kita orang beriman ni dengan Tuhan ni ada dua bahasa. Ingat baik, ada dua bahasa. Biar kena jatuh betul-betul atas hidayah dikenakan oleh Tuhan. Dalam hubungan kita, iman kita dengan Allah Ta'ala, yang kita terapkan hati daripada ajar syahadah asyhadu an la ilaha illallah dalam semayang tu, ataupun kita berzikir di luar semayang, asyhadu an la ilaha illallah, boleh kita fahami dengan dua cara. Jadi asyhadu an la ilaha illallah jatuh sini kan, Allah tu hati kita, nama dia. Yang pertama sekali kita membenarkan hati kita, percaya, yakin pada apa saja yang ditetapkan dalam akidah Islam kepada Allah. Hukum Islam kita percaya, hukum iman kita percaya, hukum Islam kita percaya. Yakin asyhadu an la ilaha illallah tu, kita yakin kepada Allah, itu mengaku. Yakin maknanya hati kita tetap tidak bergerak, tak kesong, tak tinggal Tuhan. Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, tak tinggal Tuhan, tak tinggal Tuhan hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah, yakin, tak ingat lain, maksudnya tak tinggal, tak ingat lain. Baru tahqiq kita mengucap, kita baru tahqiq. Tapi kalau kita ajar orang mati la ilaha illallah, kita nak tahu, nak ajar apa ke dia, nak tahu apa ke dia tu. Kalau kita atas surat kanan kita, bukan kita suruh dia baca, suruh kita reti makna ni, dia kita faham makna dalam tu. Kalau orang sakit berat, kita baca apa zikir la ilaha illallah, dia nak tahu apa, nak tahu suara ke, nak tahu makna dia dah tu, nak suruh dia ingat pada Allah. Dia ingat pada Allah tu bahasa apa ni dia? Serak dalam hati, sera dalam hati. Oh tu naknya, maka ni hati benda gitu. Baik. Jadi cara yang pertama tadi, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah tu dengan ikhlas betul-betul, kita mengakui bahawa dua pihak, tidak ada Tuhan yang sebenar. Hak ni buang. Illallah itulah Tuhan yang sebenar, yang satu bernama Allah. Itu satu. Itu hak biasa. Itu hak sangat biasa benda gitu. Waktu kita ngaji sekolah dulu pun ada. Waktu kita pun ajar begitu. Tapi hak yang kedua kita nak campur yang pertama, biar kemah syahadah kita dengan Tuhan tu. Cara kedua ialah dengan cara kebatinan hati yang syuruh dengan Allah, iman dengan Allah. Yang kedua ni kita sebut la ilaha illallah. Cerah mata hati kita, terang hati kita, jernih hati kita dengan dia itu. Hak tu dikatakan no iman. Sejukkan jiwa kita, sejukkan hati kita tu, harmonikan perasaan kita tu. Jangan pakai akal ketika itu. Jangan pakai akal. Akal ni tak ada, dia fikir banyak. Hati sia je. Sebab hati satu je. Akal dia bercabang, hati satu je. Orang itu nafsu. Itu dia. Yang pakai akal. Kalau pakai akal tak jadi. Tak sama masuk rahmat Tuhan sini pakai akal. Yang jadi macam kasih amal, dia pakai akal.
Sebab tu rencana dia tidak mesra dengan Tuhan, tak mesra dengan Nabi. Hadis Nabi ditolak. Ya, hadis Nabi ditolak. Dia pakai filsafah Rasyid Khalifah. Rasyid Khalifah ni dia orang Mesir. Ayah dia ahli sufi, ayah dia ahli sufi. Dia buat kod Quran 19. Dalam Quran dia sebut alaiha tis'ata asyar. Tuan kata atas ni kaki itu ada 19 malaikat yang mengawalnya. Dia guna komputer. Dia jumlah semua ayat Quran, ayat, huruf, ayat, kalimah dah huruf. Ayat boleh dengan huruf tunggal. Huruf tunggal alif lam mim. Surah tu lah Yasin, Sad, Kaf, Ya, Ain, Sad. Ayat tu lah. Dia kata dia buat komputer, masuk komputer, dia buat matematik. Komputer dia computerize. Buat ayat 100 lebih Quran tadi dia jumlah tiap-tiap ayat tu kalau jumlah berapa puluh ribu ayat, kata tu dibagi boleh dibagi dengan 19. Mujizat dia tu Rasyid Khalifah. Akhirnya sekali dia kata ada 2 ayat dalam Quran Tuhan tak payah masuk dalam tu ayat tu. Tak masuk dalam Quran tu ada 2 ayat terus masuk situ. Laqad ja'akum rasulun min rabbikum. Sungguh datanglah rasul daripada kamu. Nabi Muhammad lah ni sebab sama masuk itu. Tak budi nama situ, nak budi dalam situ Nabi dia. Rasul Khalifah. Enggak tu. Ada tekuk 19. Dia mengajar agama nama dia. Kerajaan Saudi Arabia jatuhkan dia murtad. Masa dia berceramah di masjid dia di Amerika ni, bukan di Mesir, di Amerika. Mari puak pukora mana puak ahli tasawuf. Ada ayah dia orang tasawuf, ramai nama dia. Mari puak pukora daripada Amerika Utara tu bunuh. Kufur. Satu kesalahan dia, Nabi Muhammad dia tak boleh mentafsirkan Al-Quran. Mereka dia tafsir Quran saja, Quran atas Quran, tafsir Quran dengan Quran. Nabi tak boleh campur tangan. Ulama-ulama sahabat-sahabat Nabi hingga sampai ke akhir ni, ulama tu menjadi sebagai satu kasta pederi Kristian. Ulama tu macam Imam Ghazali dan sebagainya tu, macam kasta, mana peringkat orang gereja kata dia. Quran tu boleh dikaji dengan bentuk moden, saintifik moden. Itu lah hebat tu. Pucanya akidah ada, orang tak ada akidah tau. Orang tak ada akidah hanyut lah. Akidah tauhid tak ada. Jadi kita ni orang Islam tak begitu. Kita ada akidah. Kita percaya kepada yang murni, mengenal Tuhan, hati kita murni. Kita mengenal Nabi Muhammad, membimbing kita kepada hidayah Tuhan lah tu. Ada kaedahnya. Itu cara dia. Sebab tu kita jangan cuba belajar satu perkara itu dengan luar orang saja, tapi dengan hati biar murni dengan Allah. Akidah tak dengan Allah tu, biar dia pencerahan mata kita dengan Allah Ta'ala tu. Masa kita berzikir, masa kita solat, itu mestinya supaya akidah kita terselamat daripada diganggu oleh ajar sekarang. Banyak sekali berlaku ni. Satu hari tu 4 hari lepas kita buka komputer, ada kawan saya buka komputer, tengok ustaz dia tu di Amerika. Orang puan jadi imam, makmum belakang puan pada lelaki ada. Imam ni dia baca Alhamdulillah alamin kan. Lepas dia baca Alhamdulillah alamin tu, habis dia baca bahasa Inggeris pula. Terjemah. Bila dia keluar kafirun, keluar tu dia baca keluar kafirun kan. Lepas tu bahasa Inggeris pula. Lepas tu dia rokok. Mana itu dia panggil, dia nak merenalisasikan
semayang sekarang kita, supaya kita ni jadi longgar pegangan sentimen pada Al-Quran. Nak buang kita jaga sentimen pada Al-Quran. Berat tu sekarang ni jeruk. Dan internet kita siapa ada sini ni, siapa ada musabah apa jadi imam, tak apalah, boleh tahan juga. Misalnya tak dibaca Quran tu terjemah dengan bahasa Inggeris pula selain mereka. Jadi sekarang kita kenalah cari apa ni, sauh dalam batin ni, sauh biar kemah. Biar kemah. Cara yang kedua ialah dengan cara kebatinan hati yang cium dengan Allah, yang iman. Iman di sini dengan makna khusus, iaitu as-sakinatu wal hayatu al-wujdaniyatu allati tahsulu lil muqarrabin, iaitulah suatu pengalaman. Pengalaman hati kita iman tu satu pengalaman. Satu pengalaman mana satu kebolehan. Pengalaman hati kita ni yang cerah, yang terhasil daripada kita ingat pada Tuhan tu, kita dapat rasa mendekati Allah. Itu dia. Masa disebut Allahu Akbar tu, la ilaha illallah tu berasa mendekati dengan dia tu. Walaupun pada peringkat nama saja, belum sampai sifat lain, belum sampai pada apa lagi, belum sampai pada sifat zat lagi. Itu dia. Iaitu suatu pengalaman yang biasanya dialami bagi mereka yang beriman, mendekatkan hati dengan Allah. Itu cara dia tu. Jadi kita kena train lah, kena tarbiyah hati kita dengan anak-anak kita biar rasa kasih dengan iman tu, dengan Allah tu, biar rasa kasih kepada kebenaran maksudnya. Kebenaran tu mana? Pada hati kita tenang dengan Allah. Itu dia. Hal ini banyak disentuh dalam Al-Quran, seperti allazi idza zikrullah wajilat qulubuhum was-sabirin ala ma asabahum, surah Haji ayat 35. Kedua cara-cara tersebut perlu direntasi, mana kita ambil hayatinya untuk ketenangan diri dalam kehidupan kita. Ini dia maksud kita. Biar hidup kita ni jangan lari daripada hati tenang. Pasal kita nak bawa kita ni dalam jangka panjang. Di dunia ni jangka pendek, short term. Kita pergi dulu long term, long term, jangka panjang nak sampai ke Tuhan. Itu yang kita nak ni. Jangan kita pakai shortcut. Shortcut dah jadi shortcut ni bawa orang tu tak percaya Tuhan lah. Jadi kalau kita pakai shortcut ni tak ada akhirat, mudah sangat seorang tu jadi jahat. Pasal bila tak ada akhirat, tak ada pembalasan di akhirat, jahat orang tu. Dia curi barang orang dah tahu. Lepas dia bertakap guling. Dah apa tu? Nyanyi orang tu. Orang tu cari duit bukan payah. Bukan main payah. Dia senang curi. Kalau tak ada akhirat, ada akhirat dibalas sana. Jadi kita tak nak akidah tu, kita ada tanggungjawab dalam hidup short term, long term. Jangka pendek dunia ni berapa tahun kita boleh hidup? 80 tahun tu short term. Abadi sana. Segala amalan kita buat pada hari ini akan dihitung akhirat kelak. Kerana ada amalan kita hari ini tak dikira lagi hak buat baik tu. Boleh kira lagi tu. Jadi sembahyang banyak-banyak, puasa haji banyak-banyak, mana ada balasan lagi? Ada imbuhannya, ada reward sana tu. Ada gift sana tu, ada pahala tu. Kalau orang tu jahat, ada apa ni? Dia punya apa ni, sanction ada sana tu. Takkanlah orang jahat tu tak dibalas jahat, tak adil gitu. Bunuh anak orang macam baru ni kan, ada seorang tu dah beri makan sampai mati ke diri. Ya, mati ke diri makan. Tu seksa tu. Memang dia berasa akhirat. Kena percaya akhirat tu ada. Kerana keadilan mesti ada di mana-mana saja. Sama ada di sini ataupun di akhirat. Kalau tak ada keadilan pun habis dunia. Percayalah. Keadilan mesti ada.
Jadi hakikat iman itu kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Hakikat iman itu kita dengan Allah. La ilaha illallah. Ada orang lain. Jangan tinggal Allah situ. Ni, jangan tinggal sini. Tok guru saya kata jangan tinggal Allah. Saya pegang. La ilaha illallah. Jangan tinggal Allah. Jangan lupa. Biar hati kita ada satu kawasan. Hati kita ada dua kawasan. Pertama dipanggil hadarah Allah. Yang kedua hadarah ghaflah. Ghaflah tu bukan nama istilah dia. Hadarah Allah ni, mana hati kita ni, hadarah Allah, hati kita ni Allahu Akbar. Kawasan tu ni hadir Allah kita. Itu dia hadarah mana? Hadarah Allah. Hadir dengan Allah. Tapi kalau kita Allahu Akbar tu sebab Allah saja, tak panggil Allah sini. Jadi hati kita dipanggil hadarah ghaflah. Kawasan lupa Tuhan. Nak buang hadarah ghaflah tu, nak masuk hadarah Allah tu lah. Gunakan iman kepada Allah. Hadarah Allah ialah Allah. Itu hadarah dia. Orang lain tak masuk, dunia tak masuk, syaitan tak masuk, akhirat tak masuk, pahala tak masuk, ingat Allah. Allah. Itu hadarah Allah. Dan zikir kita lepas sembahyang lah. Cara dia hadarah Allah. Apa beza hadarah Allah dengan hadarah ghaflah? Hadarah Allah ialah kita berzikir ingat pada Allah. Hadarah ghaflah ni kita berzikir ingat lain, buang Allah. Itu dia punya opposite ni, lawan dia. Jadi hakikat iman itu kita dengan Allah merupakan suatu pengalaman hakiki. Pengalaman hakiki ni pengalaman yang sebenar mana? Bila kita sebut la ilaha illallah, ada sungguh datang hati kita. Itu hakiki. Ada sungguh, bukan pelawak lagi dah. La ilaha illallah. Ada sungguh hakiki. Hakikat maknanya betul. Betul tu. Hakiki. Melalui kekuatan yang dimainkan oleh latifatul qalbi. Hati kita tu dia ada latifah. Latifah ni alat yang halus sejuk, alat tu hati kita. Kalau nafsu dia dipanah, merota, mengamuk tu. Nafsu ni hati dia panah, dia merota, dia mengamuk, bunuh orang, nak sebagai bunuh diri. Itu nafsu. Hati kita dia smooth je, lembut je, sejuk je, tenang je, cerah je, jinak je dengan Tuhan. Itu latifatul qalbi dia ni. Itu dia. Iaitulah latifah qalbiyah, itu alat hati nurani yang lembut dalam body hati kita. Dalam body hati kita, bukan budi ni, body. Hati kita susah ni. Dalam body apa ni? Hati tu, jantung tu, dalam ni ada latifatul qalbi, sejuk dia. Sejuk dia sebab Allah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Akal tak ada dah ni, buang akal ni. Akal kena buang masa sembahyang tu, hati dia. Itu cara dia. Kerana ianya mempunyai tabiat jazbah. Hati itu dia menarik kepada Tuhan. Dia tertarik kepada hadirat Allah. Dia tidak ghaflah daripada Allah. Dia ghaflah daripada Allah. Potong-potong. Dia ghaflah daripada Allah. Potong tidak tu. Potong-potong. Silap tarik tu. Silap. Salah makna tu. Tertarik daripada Allah. Betul dah. Betul dah. Tidak lari daripada Allah. Tidak betul. Tak apalah. Betul dah tu. Betul. Maknanya khabar hati tak lupa daripada Allah. Tak lupa daripada Allah maknanya tak buang Tuhan lah. Tak buang Tuhan. Allah. Jadi sekarang kita nak tahu apa di Allah tu. Allah tu benda yang sangat mahal.
Dan hadis Nabi, kalau kita timbangkan la ilaha illallah tu buat satu neraca, sini dunia, sini sebut la ilaha illallah tu berat lagi, la ilaha illallah ni molek lagi. Dunia gangang aja. Allah itu ada dua pihak. Satu dipanggil Allah di pihak lisan, sebut mulut Allah. 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 Lafaz je. Huruf harfiah. Tak ada makna apa-apa. Yang kedua, kita belajar lagi, Allah itu bukan harfiah saja, tapi ada makna dia. Allah itu nama bagi diri Tuhan yang mengorganisasikan, yang mentadbirkan alam dulu sampai sekarang. Itu nama dia Tuhan yang mentadbir alam. Ketiga, bila sebut Allah itu, kita membuatkan tenang dengan dia. Itu nama Allah sebenar. Disebut nama dia, hati tenang. La ilaha illallah, tenang. Di mana saja kita pergi, dia akan terbang la ilaha. Di mana saja. Kalau dah tandah, rasa bising lah tu, nanti aja dia. Mulut tak boleh tandah. Tak payah kita kawal apa-apa, ada dah sini dah. Rumah di sini dah. Al-qalbu baitullah, hati itu rumah Tuhan sini. Di sini. Itu dia. Sebab itulah bila sebut Allah tu, kita jadikan latihan sebagai pengalaman hati kita ni nak mendekati dia melalui perasaan tenang hati dengan dia, kejadian hati dengan dia. Orang belajar tasawuf, mula-mula sekali dia belajar panjang, la ilaha illallah. Lepas tu dia naik lagi, tinggi sikit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia naik tinggi lagi, Allah, 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 Allah. Itu dia. Bila sebut Allah, Allah, itulah Tuhan kata, ala bi zikrillahi. Bila kamu sebut Allah, tatmainnul qulub, tenanglah hati-hati manusia. Iqra bismi rabbika, ingatlah dengan nama Tuhan kau. Nama Tuhan kau siapa dia? Allah lah. Nama siapa lagi? Tak tahu. Lagu herok tu lah. Jadi sekarang kita cuba kemahkan hati kita ni, zaman pencuba sekarang ni, kemahkan kita, jangan lagi daripada akidah senyum Tuhan. Banyak sangat cabaran ini dalam internet, dikritik Tuhan. Macam mana Tuhan nak jadi Tuhan, dia tak pernah zahir depan mata kita. Nak tengok macam mana Tuhan tu di soalan internet. Cikgu, Tuhan tu tak layak jadi Tuhan pasal dia tak akan menjelma depan kita, seolah dia nak cakap, nak kata Tuhan tu macam benda, macam berhala tau. Pasal dia tak ada akidah. Itu rasa dia kalau kita tanya gitu, dia ambil internet, ayo hai, Tuhan macam mana kau dia? Nak tengok sekali yuk. Tahu. Pasal internet ada gitu. Orang payah begitu tu. Ada orang tu seorang, minta maaf lah. Dah so bising-bising lah kan. Kita sama kita tak apa. Dia kata gini.